Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar 3A2. So, hari ini saya nak kita teruskan pembelajaran kita masih lagi dalam siri kereaktifan logam. So, di depan kamu tu, saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan siri kereaktifan logam. So, ini adalah siri kereaktifan logam. So awak kena hafal siri kereaktifan logam. So cara saya menyarankan awak menghafal adalah cara macam ni. Okey, tengok sini. So dimulakan dengan K kan. So ini kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum. Okey, stannum tu biji timah. Okey, plumbum. Right, diikuti dengan cuprum. Okay, Cu for cuprum. In English, Cu, copper. Okay, Cu ni, Cu tu adalah dia punya orang kata terms ke? Lebih kurang untuk cuprum lah, cuprum. Tapi in English, tetapi kita sebut cuprum, Ku, Cu. Hg adalah mercury. Okay, mercury. Ag for argentum ataupun nama lainnya adalah silver. Okay, silver, argentum. Au for aurum. Aurum adalah emas. Okay, so ini adalah siri kereaktifan logam terhadap oksigen. So ini adalah logam. So logam logam. Okay, so ini adalah siri kereaktifan logam terhadap oksigen. So saya tak nak ceritakan lagi bagaimana siri kereaktifan logam terhadap oksigen, itu dah lepas. Hari ini macam mana kita nak hafal dulu siri kereaktifan logam ni. So dengar betul-betul kelas. Okey. So cara saya, ini cara saya, bergantunglah pada cara awak nak buat kaedah mnemonik, kaedah lain. So ini K for kalau, nak, kalsium, kahwin, mesti ada, ataupun orang Cina mesti ada zakat fitrah, supaya perkahwinan, PB, perkahwinan, saya buatlah perkahwinan cucu, perkahwinan cucu hang. Cucu hang asyik au. Perkahwinan cucu hang asyik au. Boleh tak? Boleh? So saya teruskan lagi. Kalau nak kahwin mesti ala zakat fitrah supaya perkahwinan cucu hang asyik au. Asyik au. Macam tu lah. Lebih kurang. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cucu hang asyik au. So itu cara saya nak hafal siri kereaktifan logam. Bergantunglah pada kaedah masing-masing pelajar untuk hafal. So semakin ke atas, semakin ke atas, tengok sini. Semakin menaiki pula, dan semakin ke atas dalam siri kereaktifan logam ni, dia semakin reaktif. Maksudnya dia sangat reaktif. Dia boleh bertindak balas berbanding dengan yang bawah ni. Dia semakin cergas yang atas tu. Dan dia dikatakan dia boleh menurunkan, yang atas ni. Yang atas ni, nampak ni. Contohnya kalium dengan magnesium. Kalium dengan magnesium, kalium lebih reaktif berbanding magnesium. Lebih reaktif berbanding magnesium. So dalam siri kereaktifan logam ni, dari segi penurunan. Apa maksud penurunan? Penyingkiran. Kita nak singkirkan. Kalium boleh singkirkan magnesium. Kalium boleh singkirkan magnesium dalam satu tindak balas. Ibaratnya macam ni. Yang atas tu raja. So raja atas boleh singkirkan orang bawahan dia. Orang-orang bawahan dia yang lebih lemah. Ingat hierarki dia yang paling atas tu raja, dia boleh singkirkan orang-orang bawahannya yang lebih lemah. Itu kita tengok daripada terms penurunan. Nanti kita tengok apa itu penurunan. So tengok sini. Alright.
Sebelum itu, sebelum itu hari ini kita nak menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam ini. Logam di depan awak tu. Menentukan kedudukan karbon dan juga hidrogen. Karbon, hidrogen. Karbon dan hidrogen ini dua-duanya bukan logam. Bukan logam. Karbon bukan logam. Hidrogen gas pun bukan logam. So, macam mana kita nak masukkan karbon? Karbon tu, ni dalam siri ini. Dan macam mana kita nak masukkan hidrogen itu dalam siri ini? So, kita akan buat eksperimen. So, sebelum itu kita tengok untuk karbon dahulu. Secara teorinya, kalau karbon nak masuk dekat sini, dia kena tindak balaskan dengan oksida logam. Ini logam kan kelas? Ini logam. Ini semua ni logam. Ini logam. Oh, sorry. Ini logam. Maaf. Ini logam. So, logam, contohnya oksida logamnya adalah aluminium oksida, Al2O3. Contohnya. Al3O2 minus. Al2, aluminium oksida. Ini saya buat dalam saya punya formula. Contohnya ni aluminium. Saya ambil aluminium. Aluminium oksida dengan kita tindak balaskan dengan karbon. Aluminium oksida, kita tambahkan dengan oksida, kita tindak balaskan dengan karbon. Karbon. So, kita akan tengok, boleh tak karbon ini menyingkirkan aluminium ini? Boleh tak? Kalau dia boleh, bermaksud karbon tu duduk di atas aluminium. So, secara teorinya saya nak bagi tahu dekat sini. Secara teori saya nak bagi tahu dekat sini, kalau karbon boleh singkirkan logam oksida ini daripada siri kereaktifan ini, bermaksud karbon itu duduk di mana? Dia mesti duduk di atas logam itu. Contohnya, saya ambil tadi zinc oksida. Kita ambil zinc ni, kita tindak balaskan dengan karbon. Karbon rumusnya macam tu, C, formula dia. So, kalau karbon dapat singkirkan, dapat menurunkan zinc ni, dia keluarkan zinc ni. Contohnya zinc ni keluar. Dan karbon akan bertindak balas dengan O ni. Zinc, karbon oksida. So, dikatakan karbon itu berada di atas zinc. Sebab dia boleh singkirkan zinc. Berada di atas zinc. Maksudnya, karbon duduk mana? Karbon berada betul-betul atas zinc kat situ. Kat sini. Faham? Betul. Boleh? Tetapi, kalaulah karbon, contohnya saya ambil lagi magnesium oksida dengan karbon. Karbon tak boleh singkirkan magnesium. Tak boleh singkirkan. Tak ada tindak balas berlaku. Bermaksud karbon duduk di bawah magnesium. Ingat, yang atas saja boleh singkirkan yang bawah. Yang duduk di bahagian bawah tak boleh. So, kita akan buat eksperimen. Macam mana kita nak tentukan karbon boleh tak duduk di antara mana dengan mana. So, kita akan tengok eksperimen ini. So, ini ini adalah untuk menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. So, kita akan panaskan oksida logam dalam siri kereaktifan logam tu. Oksida tu apa? Dengan oksigen. Contohnya magnesium dengan oksigen jadi magnesium oksida. So, itu adalah oksida logam. Contohnya magnesium dengan oksigen, magnesium oksida namanya, dengan karbon. So, kita ambil 3 logam daripada siri kereaktifan logam. Kita ambil aluminium, kita ambil zinc, kita ambil magnesium. Aluminium, zinc dan juga magnesium. Aluminium, zinc dan juga magnesium. Itu 3 logam. Semua itu adalah logam oksida. Dengan oksida, nampak dengan oksida. Kita tindak balaskan dengan karbon. So, tengok yang pertama kelas. Tengok yang pertama. Didapati bila aluminium dengan karbon tiada perubahan. Bermaksud tiada perubahan, karbon ini tak boleh singkirkan aluminium.
Ingat, saya cakap kalau sesuatu karbon itu reaktif, karbon tu duduk di atas, dia boleh singkirkan yang bawah. Bermaksud dekat sini karbon tak boleh singkirkan aluminium. So awak rasa karbon duduk di mana? Karbon mestilah duduk di bawah aluminium, betul? Sebab itu dia tak boleh singkirkan aluminium. So mari kita tengok. Okey. So aluminium dekat sini, aluminium dekat sini. So karbon tu mestilah mesti di sini, di bawah aluminium tu. Di bawah aluminium tu, dekat situ. Okey. Di sini, di bawah aluminium tu. Dia tak mungkin duduk di atas aluminium sebab dia tak boleh singkirkan aluminium. Okey. Alright, sekarang tengok pula untuk zinc. Okey, untuk zinc, cuba tengok untuk zinc. Saya cakap tadi, kalau tu karbon, boleh tak singkirkan zinc? Okey, didapati karbon boleh keluarkan zinc. Nampak? Dia boleh singkirkan zinc. Penurunan. Penyingkiran itu kita panggil penurunan. Okey, penurunan. Dia boleh menurunkan zinc. So, zinc diturunkan. So, zinc diturunkan, karbon dengan oksida ini dia akan bertindak balas, dia akan membentuk karbon dioksida. Dan tindak balas itu, sewaktu karbon dengan zinc oksida ini dipanaskan, okey, dia membentuk bara. Ada bara merah menyala, okey, pada mangkuk pija ini, dan akhirnya, hasil akhirnya ada baki berwarna kelabu terhasil. Tu zinc itu berwarna kelabu. Zinc diturunkan, sebab tu dia warna kelabu. Okay, so di sini ada perubahan, ada tindak balas. Bermaksud karbon ini lebih tinggi kedudukannya daripada zinc. Karbon lebih tinggi kedudukannya daripada zinc, sebab tu karbon boleh menyingkirkan zinc. Okay? Okay, tadi awak kata karbon duduk bawah aluminium. Sekarang dia lebih tinggi daripada zinc. Okay, so betul tak? Kita tengok. Alright, so tadi dia duduk bawah karbon dekat sini. Okey, betul lah. Karbon dia lebih tinggi kedudukannya daripada zinc. Nampak karbon di antara karbon di antara aluminium dan zinc itu. Okey, nampak karbon lebih tinggi daripada zinc dan karbon lebih rendah daripada aluminium. That's why karbon tak boleh menyingkirkan aluminium tadi. So itu kedudukan karbon sekarang. Alright, sekarang kita tengok untuk yang ketiga, magnesium oksida dan karbon. Okey, magnesium oksida dan karbon. Okey, boleh tak karbon menyingkirkan magnesium daripada logam magnesium oksida ni? Okey, memandangkan tiada perubahan berlaku pada eksperimen di sini, bermaksud karbon mestilah duduk di bawah magnesium sebab karbon tak boleh singkirkan magnesium. Ingat, yang atas saja boleh singkirkan yang bawah. So karbon kedudukannya di bawah magnesium. Alright, so mari kita tengok. Betul tak? So, last kali kita akan dapat kesimpulan. Betul lah, magnesium dekat mana? Magnesium dekat sini. So, karbon dekat sini. So, betul lah magnesium dekat atas, karbon dekat bawah. Sebab tu karbon tak boleh menyingkirkan magnesium. Karbon hanya boleh menyingkirkan zinc sahaja sebab zinc berada di bawahnya. So, dia punya kesimpulannya, kita dapati kedudukan karbon adalah di antara aluminium dan juga zinc. So, dia duduk di sini. Dia duduk di sini. Di bawah aluminium dan di atas zinc. Okey, boleh? So, itu untuk kedudukan karbon. Bagaimana kita nak menentukan kedudukan hidrogen pula dalam ini? Okey, menentukan kedudukan hidrogen dalam ni. Okey, so hidrogen kita tak tahu dekat mana, kita akan buat eksperimen. Saya cakap tadi, kalau hidrogen itu berada di atas, dia boleh singkirkan logam-logam di bawahnya. Kalau hidrogen duduk di bawah, dia tak boleh menyingkirkan yang atas-atasnya. Hanya yang atas saja boleh menyingkirkan yang bawah. Ingat, hidrogen kalau dia duduk di atas logam-logam ini sahaja yang dia boleh singkirkan logam-logam ini dan membentuk tindak balas, dan ada tindak balas. Tetapi kalau hidrogen duduk di bawah logam-logam ini, tiada tindak balas berlaku, tiada perubahan berlaku. Alright, so kita tengok untuk hidrogen. Okey, ini adalah untuk menentukan kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, mari kita tengok yang pertama. So, ini adalah dia punya eksperimennya. Kita akan menggunakan tube U dan juga tabung uji tu. Tabung uji ke tu? Lebih kurang lah ya. Okey, kita akan panaskan. Okey, dalam ni kita akan letakkan oksida logam. Oksida logam apa? Oksida logam-logam dalam siri kereaktifan logam tu. Yang kita akan gunakan adalah 3 jenis logam. Zinc, ferrum
plumbum. Nampak? Zinc oksida kita akan guna. Ferrum oksida. Plumbum oksida. So, kita akan gunakan 3 jenis logam. Kita nak tengok kedudukan hidrogen ini dalam siri kereaktifan. Saya cakap tadi kalau hidrogen itu berada di atas logam, dia boleh singkirkan yang bawah. So, mari kita tengok yang pertama. Zinc oksida dan hidrogen. Okey, so hidrogen boleh tak singkirkan zinc? So, hidrogen tak boleh singkirkan zinc. Nampak? Tiada perubahan. So, bermaksud hidrogen berada di bawah zinc. Okey, hidrogen berada di bawah zinc. So, zinc, hidrogen dekat situ. Bawah macam tu. Okey. Right. Sekarang, ferrum dengan hidrogen. Ferrum dengan hidrogen. Hidrogen boleh tak singkirkan ferrum? So, didapati ferrum disingkirkan, diturunkan. Nampak? Hidrogen bertindak balas dengan oksida ni akan membentuk air. Okey, hidrogen akan bertindak balas dengan oksida akan membentuk air. So, ini logam dan juga air. So, sekarang ini bila kita tengok hidrogen dengan ferrum, hidrogen boleh menyesarkan ferrum. Okey. Bermaksud hidrogen ini berada di atas ferrum. Hidrogen berada di atas ferrum. So, antara zinc dengan hidrogen, okey, ferrum dekat bawah. Tu macam tu. Okey, nampak? Alright. Hidrogen berada di atas ferrum. That's why ferrum disesarkan. Okey, tengok hidrogen dengan plumbum oksida. Hidrogen boleh menyesarkan plumbum. Hidrogen boleh menyesarkan plumbum. Okey, nampak? Plumbum dikeluarkan dan juga hidrogen akan bertindak balas dengan oksida membentuk air. Dan, okey, didapati plumbum dengan hidrogen mestilah hidrogen di atas. So, plumbum di bawah. Okey, so itu kedudukan dia. Zinc atas hidrogen, ferrum, plumbum. So, kedudukan hidrogen sekarang ini, yes, inilah kedudukan hidrogen sekarang. Iaitu yang cikgu cakap tadi. Hidrogen berada di bawah zinc. Sebab itu dia tak dapat menyesarkan zinc oksida tadi. Okey. Hidrogen di atas ferrum. Sebab itu hidrogen boleh menyesarkan ferrum oksida. Dan hidrogen kedudukannya di atas plumbum. Okey, sebab itu dia boleh menyesarkan plumbum. So, ini adalah kedudukan karbon dan juga hidrogen. So, kita boleh tahu kedudukan hidrogen dengan plumbum. Okey. Boleh faham setakat ni kelas? Okey, saya harap penerangan saya sangat memberi manfaat kepada semua. Okey, Assalamualaikum. Okey, tolong buat buku modul Conquer, muka surat 62. Okey, 62. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.